Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan majlis dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Yang dihormati lagi dikasihi Tuan Pengurusi Surau, Tuan Imam, Bilal, semua ahli jawatan kuasa surau, para asatizah, ustaz, tuan-tuan haji, hadirin muslimin, anak-anak serta ayahanda yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua? Alhamdulillah. InsyaAllah malam ni kita akan menyambung bacaan kitab Perjalanan Hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perlembagaan yang bergerak. Pada pertemuan dulu kita telah pun menyebutkan bahawa Allah Subhanahu wa taala telah mengirimkan rasul kepada kita manusia daripada kalangan manusia. Allah tak kirim rasul atau nabi kepada manusia daripada kalangan bukan yang jenis manusia seperti malaikat contohnya. Okey, itu kita sampai di situlah pada pertemuan yang dulu. Sambungan dia, sekiranya malaikat menjadi rasul, apa akan jadi kalau malaikat yang dijadikan yang Allah jadikan malaikat itu sebagai rasul? Maka sudah tentu wujud banyak kekurangannya dari segi contoh teladan yang boleh dituruti oleh manusia. Ya, sebab apa Allah tak jadikan malaikat jadi rasul? Kerana tak ada contoh untuk diteladani daripada malaikat. Kenapa pula tak boleh nak mencontohi malaikat ni? Ya? Walaupun malaikat lebih perkasa, tetapi tidak semua bidang kehidupan memerlukan keperkasaan. Bukan kira kuat je, ya? Ada faktor-faktor lain yang diperlukan oleh kita manusia ni. Kehidupan manusia turut memerlukan kebijaksanaan, lemah lembut, kasih sayang untuk menyebarkan dakwah Islam di kalangan mereka. Justru Allah yang Maha mengetahui telah mengutus para rasul daripada jenis manusia sendiri supaya ia lebih realistik
mudah diikuti, mudah dicontohi. Sebab tu Allah jadikan Rasul daripada kalangan manusia, supaya kita manusia boleh ikut, boleh contoh. Walaupun ada jugalah yang kata, dan Rasul tak apalah, dia bukan Rasul, nak buat macam mana kan, ada bagi alasan gitu kan. Sama macam bulan Rejab ni tuan-tuan, kita banyak mendengar kisah berkaitan Isra' Mi'raj kan. Peristiwa penting daripada Isra' Mi'raj itu ialah antaranya berkaitan dengan kefarduan ibadah solat. Daripada 50 waktu turun naik Nabi ulang-alik jumpa dengan Allah, sehingga Allah mengurangkan 5 waktu. Itu pun Nabi Musa alaihissalam dia suruh lagi. Dalam cerita tu disebut Nabi Musa alaihissalam. Tapi hakikat sunnah bukan Nabi Musa. Hakikatnya Allah yang menghendaki supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam turun naik berjumpa dengan Allah. Nabi Musa alaihissalam itu sebagai perantara sahaja. Tapi sebenarnya Allah yang menghendaki begitu keadaannya. Sehingga dah tinggal 5 waktu pun Nabi Musa alaihissalam suruh lagi Nabi kita naiklah balik, jumpa lagi dengan Allah. Nabi kata tak boleh dah, malu kan, turun naik daripada 50 waktu tinggal 5 ni, banyak kurang ni kan. Nabi Musa kata walaupun tinggal 5 tapi umat kamu lemah. Nabi Musa ni dia memang peduli pada kita tuan-tuan. Walaupun Nabi Musa ni dia kata umat dia gagah, umat dia kuat, tapi semayang 2 waktu pun tak buat kan. Siang sekali, malam sekali, 2 waktu je umat Nabi Musa. Kita yang lemah sepatutnya tak payah semayang kan. Ada orang yang jawab macam tu. Patutnya Nabi jumpa dengan Allah sekali lagi, baru kita tak payah semayang. Dah senang, nak senang lagi. Jadi kalau langsung tak ada semayang, dah macam mana kita nak bual-bual dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Nak borak-borak dengan Allah Subhanahu Wa Taala tak ada semayang. Kita ni kalau tak ada semayang tuan-tuan memang tak ada lah nak cakap-cakap dengan Allah. Kerana ada semayang, maka inilah peluang untuk kita berbual-bual, berbicara dengan Allah, mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pun kalau ikut statistik di Negeri Sembilan ni tuan-tuan, peratus orang yang sembahyang cukup 5 waktu sehari semalam, 5% je. Tak luluh tuan-tuan. Tak apalah, kita ambil borong je lah semua sekali. Yang sembahyang walaupun 1 waktu je, kita masuk sekali dalam kelompok orang yang sembahyang di Negeri Sembilan ini. Pun markahnya masih pada tahap 35%. Tak luluh lagi 35% ni tuan-tuan. Tu kira ambil hak kira kau sembahyang. Sembahyang Zuhur je dia kata. Lain tak dan dia kata kerjalah, tertidurlah. Subuh langsung tak sembahyang. Kan? Tak apalah, kerana dia kata dia ada juga sembahyang walaupun 1 waktu. Kita masuk dalam kelompok yang sembahyang ni. Di Negeri Sembilan ni tuan-tuan, persennya baru 35%. Sebab itulah sekarang ni kita sangat-sangat berterima kasihlah kepada pihak-pihak yang berusaha walaupun cuti sekolah, buat program macam-macam dekat anak-anak yang cuti ni kan. Buat program tahsin solat, rukun kolbi, rukun fi'li, rukun qauli, semua perkara berkaitan dengan sembahyang. Tak kira lah apa nama dia pun, tapi dalam tu pengisian dia ada tentang sembahyang. Nak tolonglah ni, nak tolong supaya markah
orang yang sembahyang kat Negeri Sembilan ni, kalau boleh kita nak sampai 70%. Ya. Sampai 70% menjelang tahun 2023 ni. Sebab setakat ni baru 35%. Kalau pun tak dapat 70%, kurang-kurang nanti hujung tahun 2023, bila kita buat kiraan balik, campur-campur sana, campur sini, orang yang sembahyang di Negeri Sembilan ni dapatlah kot 50%. Harapnya, kan? Malu kau orang nak cerita Islam tapi tak sembahyang. Ya, kita ni mujurlah di Negeri Sembilan ni ada orang-orang yang menekuni zikir-zikir, dan ada anak-anak yang hafaz Quran. Kita ni duk tumpang syafaat daripada dia orang, tuan-tuan. Ada grup-grup yang zikir, ada grup-grup yang hafaz Quran walaupun tak berapa ramai. Kan, kalau di Negeri Sembilan ni ada 20 orang penghafaz Al-Quran yang diberi elong oleh kerajaan Negeri Sembilan. Ada 20 orang. Tu baru 20 orang sudah rasa kemakmuran dia. Kalau ramai lagi, contoh sampai ke 50 orang, 100 orang, kan? Anak-anak yang hafaz Quran ni memang dari segitulah, tuan-tuan. Kan? Nak sokong dia supaya mengekalkan hafazan dia. Hafal mungkin insya-Allah, walaupun kita kata susah, tapi ada anak-anak yang boleh menghafal Al-Quran sebanyak 30 juzuk. Tapi hak nak mengekalkan hafalan tu, kan, susah. Dia memang kena disiplin. Setiap hari kena baca Quran, sekurang-kurangnya 5 juzuk. Ya, ulangan. Yang hafal ulang 3 juzuk, makna sehari-hari dia kena baca 8 juzuk, tuan-tuan. Kita kalau boleh baca 1 juzuk sehari tu kira boleh soho dalam dunia, tuan-tuan. Ini tak kira dalam bulan Ramadan lah. Bulan Ramadan insya-Allah memang dapat 1 juzuk sehari, kan? Ataupun sehari 2 juzuk. Bulan Ramadan memang insya-Allah. Ya. Tapi bulan lain, tuan-tuan, bukan cakap kat siapa-siapa, cakap kat diri sendiri. 1 juzuk pun tak habis-habis sehari. Kadang-kadang sebulan pun tak dapat 1 juzuk. Kan? Dia cakap kat diri sendiri ni, bukan kat orang lain. Nasib baiklah ada anak-anak yang hafaz Quran. Berapa juzuk dia baca sehari-hari, tuan-tuan? 8 juzuk. Kalau 5 juzuk tu sakit dia. Sakit apa? Hafalan dia jadi lupa lah, pasal dia baca sikit. Kan? 5 juzuk hak baca balik semula sebagai ulangan. Yang dia dah hafal 3 juzuk. Tu sebab kalau dia ada di rumah, dia tak dapat banyak ruang masa nak tolong mak ayah dia, pasal dia baca Quran. Kalau kita duk gunakan tenaga dia untuk tolong itu, tolong ini, dia dah jadi berhutang. Besok dia kena double tu. Hari ni sepatut dapat 8 juz, tapi kerana tak sempat nak habiskan 8 juz, contohnya dapat baca 3 juz je, 5 juz tu dia akan bawa besok. Kalau terhutang sehari boleh cover lagi, tapi kalau dah berhari-hari hutang, akhirnya lama-lama tinggal. Na'udzubillahi min zalik. Kan? Itulah yang kita harapkan anak-anak yang dah menghafaz Al-Quran supaya disiplin diri dia, supaya membaca sekurang-kurangnya setiap hari 3 juzuk yang hafalan, 5 juzuk tu baca balik semula, untuk dia nak baca pula besok 3 juzuk yang dia dah baca sebagai hafalan dia. Begitulah seterusnya setiap hari. Itulah latihan diri bagi anak-anak kita, tuan-tuan, yang kalau dia ni terlibat dalam program menghafaz Al-Quran. Kerana dia orang ni, Allah selamatkan kita daripada kena bala. Pasal apa? Hak yang tak sembahyang ni tadi ramai, tuan-tuan. Tak sembahyang ni tadi ramai. Ya. Sekarang ni kalau cikgu-cikgu di sekolah, ustazah di sekolah, dia buat bacaan tasmih anak-anak yang baca Quran, suruh baca lafaz niat, solli
fardhu subhi isnaini rakaataini. Kan dia duk main dia tu. Kenapa niat macam tu? Saya biasa niat dalam hati je ustaz. Jawapan dia niat dalam hati kan. Doa iftitah, cuba baca doa iftitah. Doa iftitah saya tak baca. Kan? Tak boleh baca tuan-tuan, pasal dia memang tak baca. Doa kunut pun tak baca. Saya ganti dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu kalau semayang seorang. Kalau semayang berjemaah, saya tompang doa imam tu lah. Kan imam kalau dia baca doa kunut, Allahumma dina fi man hadait, hak makmum jawab amin. Kan? Wa afina fi man afait, amin. Jadi tak hafal lah. Kan? Kalau dia semayang berjemaah, dia kira nombang doa untuk imam, hanya sekadar menyebut amin. Cuba baca sendiri, tak apa. Tapi kita tak boleh nak marah lah kan, pasal situasi hidup dia sekarang ni dilalaikan dengan macam-macam. Dilalaikan dengan macam-macam. Kita ni dulu bukanlah bagus sangat, minta maaf lah sebut macam ni kasar ni. Tapi insya-Allah tuan-tuan, waktu kita kecil-kecil lagi, bacaan-bacaan dalam solat tu insya-Allah kita dah dibaca. Ya. Dah dibaca dah. Hafalan apa lafaz niatnya, bacaan doa iftitah, surah Al-Fatihah, bacaan doa kunut, makna masa duduk antara dua sujud, bukan sekadar boleh sebut rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kecil itu kita dah ingat, dia kekal sampai besar ni tuan-tuan. Sebab apa? Masa tu otak kita masa kecil itu masing-masing bersih daripada dosa. Sebab tu bila yang masuk benda-benda baik itu kekal dia sampai hari ni. Cuba kita imagine balik semula yang berlaku pada kita waktu kita tak ada dosa ni macam ni kan. Anak-anak syurga yang kecil ni otak dia bersih lagi. Bagi yang baik-baik tu dia dah ingat tu sampai bila-bila dia takkan lupa dah. Tapi kalau dah masuk pusat pengajian tinggi, baru kita nak ni kan, cikgu-cikgu baru nak ajar balik semula. Sebab dia tak boleh, dia lambat. Macam ni je lah kita cakap, ni ambil nota ni, tayang sembahyang, walaupun dia tak hafal, dia tengok je lah. Tu cara dah tuan-tuan nak tolong bagi sekurang-kurangnya satu hari nanti dia ingat kan. Doa iftitah tak hafal, memang nak suruh dia hafal. Habis satu sem tuan-tuan tak hafal, satu semester, 2 semester, kadang-kadang 3 tahun tak hafal lagi doa iftitah. Kalau nak suruh hafal, pasal apa? Masa ni otak dia dah ada bercampur macam-macam kan, hak berkarat tak berkarat semua ada dah. Jadi bila nak masukkan benda-benda yang baik ni, dia macam liat sikit, payah sikit ya. Jadi kaedah dia sekarang ni, kalau budak-budak yang tak hafal lagi, umur dah 18-19, umur dah 23 tahun, kita bagi je petikkan tu, doa iftitah ni, doa iftitah ni, doa kunut ni, bacaan tahiyat, dia susun tempat dia nak sembahyang tu ya. Sambil sembahyang tu, sambil dia tengok doa iftitah tu macam mana ya, dia boleh baca insya-Allah walaupun tak hafal. Doa kunut pun dia boleh baca walaupun dia tak hafal ya. Sedih tuan-tuan kan. Inilah hak kita tumpang tui jugalah grup-grup apa NGO ke masjid ke, cikgu-cikgu sekolah kan, dia buat program masa cuti ni kan cuma tu je lah kan, kadang-kadang tak dapat sambutan. Program ada seminggu, 2 minggu kan, terhad kepada 50 orang. Kot terlampau banyak sangat sambutan yang nak masuk ke program tu, jadi dihadkan 50 orang. Mungkin akan ada siri yang kedua, siri yang ketiga. Tapi akhir-akhir ini sambutan sangat-sangat tidak memberangsangkan. Nak 50 orang, 10 orang je yang ada kan. Akhirnya terpaksalah
dan buka balik semula, terima je lah siapa pun kan. Peserta dewasa pun kalau nak join sekali pun tak apa. Kan? Patutnya kita nak buat program dewasa-dewasa je, anak-anak, remaja-remaja je. Tapi dah tak cukup bilangan yang dikehendaki ni, maka buka je lah. Ya? Baik. Jadi kita balik semula kepada ni. Allah Maha mengetahui, sebab tu Allah mengutuskan Rasul daripada jenis manusia supaya kita boleh menjadikan Rasul ni contoh, kerana dia manusia macam kita juga. Memang ada di kalangan orang kafir yang mempelekeh Nabi SAW. Nabi macam mana? Kita tahulah, kita duduk sekampung dengan dia, tak nampak sebarang keistimewaan pun, tiba-tiba dia mengaku dia jadi Nabi. Nabi bagi tahu, aku ni Nabi. Tapi respon daripada masyarakat, Nabi macam mana kau ni? Kan? Patutnya kalau Allah nak lantik seseorang jadi Nabi dalam kampung ni, dia kata aku. Orang kafir dia kata patutnya dia, sebab dia ada harta banyak, pangkat besar, kawan-kawan ramai yang menyokong dia, banding dengan Nabi. Macam mana kau boleh jadi Nabi? Kau anak yatim piatu, menumpang kasih dengan bapa saudara. Abu Talib pun bukan orang kaya, cuma dia ada pangkat je. Kan? Ke dia kata dekat Nabi kita ni, kamu mereka-reka cerita je yang kau ni jadi Nabi. Inilah tuduhan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW daripada orang yang tak mau terima Rasul itu sebagai Nabi. Macam mana engkau ni jadi Nabi, sedangkan engkau ni berjalan ke pasar macam kami, kahwin macam kita orang juga. Dia ingatkan Nabi ni kena berbeza, tidak macam dia. Perkara ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut di dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-7. Wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq laula unzila ilaihi malak fayakuna ma'ahu nadhira. Orang-orang kafir berkata, mengapa Rasul ini memakan makanan? Patut Rasul ni tak makan, ni makan macam kita. Rasul benda macam tu, kan? Berjalan-jalan di pasar, patutnya Rasul ni duduk di masjid, di surau je. Tapi kalau pergi pasar, jumpa dia kat pasar, Nabi macam mana ni? Kan? Mengapa tidak diturunkan kepadanya seorang malaikat, agar malaikat itu memberikan peringatan bersama-sama dengan dia? Dia kalau boleh, Nabi ini daripada kalangan malaikat, baru boleh beriman. Itu alasan dia, kan? Kenapa dia tak nak beriman dengan Nabi? Sebab Nabi ini manusia macam dia. Kalau Nabi ini malaikat, macam daripada kalangan malaikat, tentu bila dia ajak kita orang, kita akan ikut, kita akan terima. Inilah pemikiran sempit golongan manusia yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mencari helah yang tidak munasabah. Sekalipun kalau hasrat mereka dituruti oleh Allah, contohlah dia kata kalau ikut dia, dia nak malaikat jadi Rasul, bukan manusia jadi Rasul. Kalau Allah turut kehendak mereka, mereka tentu tidak akan beriman juga. Tak beriman juga, tuan-tuan. Allah Maha mengetahui. Ya? Sebab itu bila Nabi SAW memohon kepada Allah, minta supaya ditunaikan hajat ini untuk membuktikan
kepada musyrikin kafir Quraisy ini bahawa dia ni adalah rasul, baru dia akan beriman. Allah menyebutkan sebenarnya mereka ni bukannya nak beriman, sebenarnya mereka ni nak buat main-main je kat kamu. Dah banyak dah cerita sebelum ni yang mereka minta, kalau betul engkau Nabi, cuba buat ini, cuba buat itu, baru kamu boleh percaya. Kan? Sebelum-sebelum ni dah banyak dah mereka ni buat tuntutan, nak itu, nak ini. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya Allah perkenankan. Kalau betul engkau Nabi, contoh dia, cuba belah bulan tu. Ya. Dia orang kata tentu manusia ni takkan boleh buat. Tapi dia lupa bahawa ini Nabi, dia bermunajat pada Allah. Dia orang ni nak minta macam ni, ya Allah. Allah izinkan kat Nabi. Nabi buat isyarat kat bulan. Bismillah, Allahu Akbar. Satu bulan sebelah ni, yang terbelah ni tadi terdampar di atas Bukit Kubais. Sebelah lagi terdampar dekat atas sebuah bukit nama dia Ku Aikian. Dia tengok dua bulan terbelah, ingatkan nak beriman. Rupanya dia kata hebat sihir kamu. Pula dah dia tukar. Selama ni kita orang dengar cerita kamu ni hebat dalam ilmu sihir, tapi hari ini terbukti dah memang hebat sihir kamu. Dia terbalikkan ayat, asal nak beriman, tapi sebenarnya nak kata dekat Nabi ni sihir, tuduh Nabi ni sihir. Sebab tu Allah kata mereka ni sebenarnya buat main je ke kamu. Allah tak ada masalah pun nak menunaikan permintaan itu, tapi Allah dah bagi amaran, kalau sekiranya mereka ni tidak beriman, tadi disebut nak beriman, kalau Allah tunaikan permintaan ni mereka tak beriman juga, memang siap lah. Memang siap. Allah akan timpakan balasan yang paling dahsyat yang Allah tak pernah berikan kepada umat Nabi sebelum ni. Tapi Nabi kita bila dengar macam tu, tak apalah ya Allah. Kerahmatan Allah mengatasi kemurkaan Allah. Tak apalah dia memilih, kalaupun Allah tidak menunaikan permintaan ini, janji jangan umat dia kena balasan yang paling dahsyat ini. Biarlah dia dipelecehkan karena tidak mampu menunaikan permintaan mereka. Tak apalah, ya. Itu Nabi kita ni tuan-tuan, punya sayang dekat umat dia, termasuklah kita semua. Kalau perkara yang boleh membinasakan umat dia, tak apalah, jangan. Nabi tak nak guna mukjizat yang Allah kurniakan untuk membinasakan umat dia, macam umat Nabi-Nabi sebelum ni. Sebab Nabi sayang. Sebab itulah Allah mengutus manusia sebagai rasul, iaitu sebagai manusia terpilih yang diasuh secara langsung olehnya untuk membina kemanusiaan. Biar apa pun bangsa dan warna kulit seseorang, namun mereka tetap boleh mendapatkan contoh teladan terbaik daripada diri Nabi SAW. Siapa pun dia Cina ke, dia India ke, dia Mak Saleh ke, dia apa bangsa sekalipun ke, daripada ceruk mana dunia pun, dia boleh contoh Nabi ni daripada kalangan manusia. Sebagaimana Allah menyebut dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagi kamu. Kalau dalam kaedah bahasa Arab, sebut kana tu pun dah cukup dah kan. Kana ni maksud dia apa? Maksud dia apa? Bagi kamu. Kana lakum
adalah bagi kamu pada permulaan ayat itu dah cukup dah, ya, menggambarkan bahawa Nabi SAW itu sebagai contoh. Tapi Allah sebut laqad. Dia sebut laqad ni maksudnya ini serius ni. Ini bukan cerita main-main ni. Ini bukan gurau-gurau ni. Ini serius ni. Bahawa pada diri Rasulullah itu adalah contoh. Ya. Bukan nampak macam tak bersungguh apa kan. Walaupun dia tak sebut laqad tu sudah membawa maksud bahawa Nabi ini bagi kita adalah contoh, teladan yang boleh kita ambil, yang boleh kita ikut. Tapi Allah tekankan sebelum kana tu Allah kata laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya, bila sebut sesungguhnya tuan-tuan, ini bersungguh-sungguh ni. Ya. Macam kita sebut sesuatu, kita ulang sekali, ulang dua kali, kan, tentang sesuatu, menunjukkan bahawa benda tu penting. Ya. Kita taukidkan apa yang kita sebut tadi, sekali lagi kita sebut, maknanya penting. Kalau cikgu-cikgu kat sekolah kan, dia tak sebut ni penting, dia sebut sekali, dia sebut dua kali, dia sebut tiga kali, kan. Anak murid yang prihatin dengar pengajaran cikgu ni tadi, bila cikgu ulang sekali, dua kali, tiga kali, patut dia buat catatan, ni penting ni, kan. Ini penting. Tapi sekarang cikgu memang dah bocorkan rahsia dia terus. Kalau kita dulu kan belajar, cikgu dia tak sebut ni penting, dia tak sebut, pandai kita tuan-tuan kan. Mana cikgu ulang dua tiga kali tu, kita kata ni penting ni. Tapi cikgu-cikgu sekarang ni mudahkan lagi urusan anak-anak belajar ni. Ingat ni penting ni. Tak payah dah nak sebut tiga kali, dua tiga kali kan. Terus sebut ni penting ni. Ingat kan. Kalau dia beri perhatian masa belajar tu, dia tahulah ini poin penting. Tapi kalau dia main-main, dia tak dapatlah mana yang pentingnya. Ya. Baik. Nabi SAW dihantar ke dunia khusus untuk menjadi contoh. Ketika berhadapan dengan apa jua masalah, maka manusia perlu melihat diri Rasulullah SAW. Nescaya akan ditemui contoh terbaik sebagai penyelesaian semua masalah kehidupan insan. Tidak ada masalah yang tidak boleh diselesaikan jika seseorang itu merujuk kepada kehidupan Nabi SAW. Nak tengok contoh sebagai seorang ayah, Nabi ada tak contoh sebagai ayah? Ada. Nabi sebagai ayah. Nak lihat contoh Nabi sebagai suami, Nabi kahwin. Nabi kahwin. Nak lihat contoh Nabi sebagai apa? Pemimpin. Ya, Nabi pemimpin tuan-tuan. Bagaimana Nabi membina sebuah negara Islam di Madinah. Ya, sebagai pemimpin, Nabi juga mengambil peranan kepada non-Muslim. Dalam konteks kita ni, dalam masyarakat yang pelbagai, masyarakat majmuk, kan? Nabi dulu ada lagi banyak kabilah tuan-tuan. Yahudi saja berapa kabilah, Arab saja berapa kabilah. Tapi Nabi buat peraturan. Sebagai pemimpin, Nabi buat peraturan. Orang Ansar yang membantu orang Islam Mekah disaudarakan. Ansar dan Muhajirin bersaudara. Ansar orang Mekah, orang Madinah yang menolong, dikenali sebagai Ansar. Orang Islam Mekah yang berhijrah dikenali sebagai Muhajirin. Nabi sedarakan orang Ansar dengan Muhajirin, sehingga diceritakan ada sahabat Ansar ni sanggup melepaskan isterinya. Dia ada beberapa orang isteri, dia lepaskan isterinya untuk sahabat daripada Muhajirin kahwin dengan salah satu isterinya, kan. Bukan Muhajirin ni pilih,
yang mana dia nak, kan? Dan Ansar ni pula dia bukan lepaskan yang paling dia tak mau, kan? Kalau contoh seseorang ni dia ada 4 orang isteri, kan? Kalau dia nak kahwin seorang lagi, yang kelima, maka dia kena lepaskan salah seorang daripada 4 tadi. Biasa yang akan menjadi pilihan utama untuk suami menceraikan salah seorang isteri yang 4 ni tadi, ia akan tunjuk yang mana, tuan-tuan? Agak-agak kan? Ya, takkan yang paling cantik, kan? Yang paling tua sekali lah, yang asyik sakit je. Bahkan, ya, kita pernahlah buat usaha tolong orang yang sudah kematian suami. Tengok kesian dia ni, kita pun bawa lah beberapa calon. Yang pertama umur 63 tahun, yang kedua umur 60 tahun, kan? Yang ketiga umur 58 tahun, yang keempat umur 59 tahun ke 55 ke atas lah, kan? Adalah kot 7 kot calon ni, kan? Dia tengok satu dia tolak, tengok satu tolak, tengok satu tolak, semua dia tolak. Akhirnya yang kita tak promote tu menjadi pilihan dia. Tengok-tengok yang dia pilih tu yang muda. Yang muda. Dia tak ambil ni yang umur 63 tahun ni. Dia kata nak bagi, dia pilih bagilah yang muda-muda. Kan? Ini tengok umur 63 tahun, minta maaf sebut ginilah, kan? Umur 63 tahun. Kan? Nanti baru kahwin, duk asyik bawa pergi hospital je. Apa barang kata. Kan? Tujuan kahwin ni, kan? Kalau kahwin nak meneman dia pergi hospital je, baik tak payah awal-awal. Agak-agak nak bagi cadangan calon tu, kalau boleh pilih, bagilah yang agak-agak ni sikit, kan? Umur tidaklah tua sangat, tidaklah terlampau muda, kan? Takut nanti tak dan nak layan pula kalau hak muda sangat. Kira sedang-sedang, tidak tua sangat, kan? Tidak tua sangat tu makna kalau dalam 40-an, okeylah, bolehlah dia terima. Ini bagi hak umur 63, 62 memang tak pilih, tuan-tuan. Ya? Patut hak umur 63 tahun ni hak ambil, kan? Kalau betul nak kahwin tu sebagai untuk apa, kan? Neman dia, ada kawan nyembang, boleh kot dia nak siap-siapkan hidangan makanan ke apa ke. Ya, tapi kalau pilih awak muda, faham-faham je lah, tuan-tuan, kan? Maksud dia, kalau kita, bukan tuan-tuan lah, kalau kita ni, di kalangan kawan-kawan kita yang beristeri 4, dia nak kahwin seorang lagi, yang kelima ni dia kena lepaskan salah seorang daripada 4 ni tadi. Maka pilihan yang akan dia buat, biasanya hak paling tua, yang selalu sakit, dan dia akan lepas lah. Kan? Baru dia boleh kahwin kali yang kelima tadi. Takkan nak ceraikan yang baru kahwin ni, muda lagi, kan? Dia pula selalu jadi driver di mana-mana. Takkan nak ceraikan yang itu. Itu beza kita. Sahabat Ansar ni dia pilih isteri dia yang paling muda, paling cantik untuk diceraikan. Bagi tahu dekat sahabat, nanti lepas habis iddah kau kahwin dengan dia. Sampai macam tu sekali, tuan-tuan, sahabat. Ya. Orang kafir dibuat perjanjian, sama-sama kena mempertahankan negara Madinah. Tu baru betul. Ni duduk saja tak buat apa-apa, kan? Mana boleh. Mesti ada tanggungjawab. Sebab tu dia buat dah perjanjian. Makna kalau tak akur kepada perjanjian, Nabi boleh ambil tindakan. Ya, bijaknya Nabi SAW sebagai pemimpin. Mana kalau di kalangan kita yang jadi pemimpin, nak tengok contoh sebagai pemimpin yang hebat,
Ada Nabi ada, tuan-tuan. Sebagai sahabat, ada Nabi ada. Semualah tuan-tuan, perkara yang berkaitan dengan urusan kehidupan kita, semua ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Allah melantik Nabi daripada kalangan manusia. Beza tuan-tuan, kalau Allah lantik Nabi, Rasul daripada kalangan malaikat. Malaikat tak kahwin. Sebab malaikat tak ada nafsu. Malaikat tak ada keinginan untuk kahwin. Kita capai umur balik je, dah anak-anak kita tengok tuan-tuan, bila balik je, oh sibuk dah nak kahwin. Kita kata kecil lagi, dah nak kahwin juga macam mana? Betul tak? Imam Muda Faris ya. Dah dia nak kahwin, nak macam mana? Kita pun pujuk lagi, kecil lagi, nanti dah besar sikit, kalau nak kahwin nanti abah kahwinkan. Rupanya dia tuntut janji tuan-tuan. Bila dah dia dewasa, belajar pun dah habis, abah orang nak kahwin dah. Dia kata dia nak kahwin dah. Maka kalau anak ni tuan-tuan disebut dekat mak ayah dia nak kahwin, memang kena ikhtiarkan. Tolonglah bagi mudah urusan kahwin dia. Yang susah. Kan? Hari ni banyak orang buat payah bila anak nak kahwin. Lepas tu berlaku perkara yang tak diingini, marah pula dekat anak tu. Dan dia dah cakap dari dia orang tu, orang nak kahwin ni abah. Kan? Kalau dia sebut macam tu tuan-tuan, maknanya memang dah kemuncak tu. Kalau dia tak sebut lagi tu, makna dia boleh kawal lagi, dia boleh kontrol lagi. Tapi kalau dia dah sebut, makna kita kena tolong fahamkan, ibu bapa kena tolong fahamkan jiwa anak-anak ni. Ikhtiarlah, usahalah, tolong ke mana nak bagi jadi supaya benda baik ni tidak bertukar jadi tak baik. Kan? Kahwin mudah aja. Yang nyusah ni adat buat susah. Kan? Kahwin senang je, tengok masa PKP hari tu. Doktor sama doktor boleh kahwin. 5 orang je yang hadir majlis kahwin tu. Dah, pegawai qadi, ibu bapa sebelah lelaki, ibu bapa sebelah perempuan. Selesai kahwin. Kenduri tak payah kenduri, sebab masa tu tak boleh buat kenduri pun. Lepas tempoh PKP tu nak buat kenduri pun ada had kan, 250 orang tu. Ya, adalah curi-curi buat jemputan 500. Konon dia bagi sesi 250, sesi 1, 250, sesi 2. Kan? Kok telajak lebih orang datang, pegawai pemantau kesihatan datang, ajak sekali pegawai tu makan sekali. Selamat kan? Kan? Elok je. Elok tiap-tiap tahun beranak tuan-tuan. PKP tak habis beranak seorang, habis PKP beranak lagi seorang. Sedang elok sekarang ni 3 dah orang anak, tiap-tiap tahun boleh beranak. Kan? Maknanya habis hak sebelum ni hak buat sampai wedding of the year. Kan? Satu negara tahu rangkaian TV tu nak taja, rangkaian TV ni nak taja. Hebat betul, meriah betul, tak apa, tak ada masalah pun. Tapi yang mampu buatlah, yang tak mampu jangan nak ikut trend macam tu. Dia jadi susah. Kan? Hak yang ada duit 100 nak buat majlis kenduri, hak cara RM100. Jangan hak ada 100 nak buat macam 10,000. Itu jadi tak jadi tu. Macam kenduri arwah tuan-tuan kan? Kita boleh buatlah setahun sekali. Tu pun mujur. Kenduri arwah setahun sekali je boleh buat. Patut tiap-tiap minggu buat kenduri arwah ni. Kan? Sepatut setiap minggu buat kenduri arwah. Bukan setahun sekali. Ada setengah tu tak ada setahun sekali, 5 tahun sekali baru buat. Ikut tempoh pilih raya 5 tahun sekali kan. Kenduri arwah pun 5 tahun sekali. Patut kenduri arwah ni tiap-tiap minggu boleh buat. Tapi pasal apa tak boleh buat tiap-tiap minggu? Itulah, asal nak buat kenduri arwah, ayam 300 ekor, ikan 1000 ekor.
udang 5 kilo. Memanglah jadi susah. Kan? Itu yang jadi setahun sekali je dia buat. Cuba ikut yang mudah sekali. Buat kenduri arwah. Ya. Roti sapu peanut butter. Cicah TO. Boleh tak tiap-tiap minggu buat? Gila-gila. Hari ni Ustaz Azam buat contoh. Esok imam pula buat. Tiap-tiap hari ada kenduri arwah. Tak giliran, ikut giliran. Cicah biskut mayat. Tak. Boleh. Adakah kalau buat kenduri arwah, jamu biskut mayat, cicah air TO, maka tak jadi kenduri arwah tu? Kita sebab ikut adat kan. Bila nak buat kenduri arwah, mana ayam? Mana masak lemak cili api? Mana sambal udang? Itu yang jenuh tu kan. Nasi goreng kambing contoh. Bolehlah buat, tapi setahun sekali je. Kita kalau boleh nak buat tiap-tiap minggu, terutamanya hari Jumaat. Terutamanya hari Jumaat. Sebab apa? Mengambil kesempatan barakah hari paling baik, doa mustajab. Kita pula ajak belanja orang makan, kan? Pahala Masya Allah berlipat-lipat kali ganda lah hari Jumaat ni, kan? Keutamaan sedekah pada hari Jumaat. Hari lain pun bagus juga, tapi hari Jumaat ni special tuan-tuan, lebih lagi. Kalau orang hari lain tak sedekah, hari Jumaat jangan tak sedekah. Rugi sangat. Allah bagi peluang hidup tapi tak sedekah pada hari Jumaat. Kalau boleh sedekah hari-hari, sedekah subuh kan. Siapa sedekah subuh, malaikat catat dia sebagai apa. Apa yang dia nak semua dikabulkan. Apa yang tak sedekah, malaikat pun tak tolong support doa dia. Kita ni memang kalau boleh doa kita ni malaikat yang tolong doakan ke kita. Kalau kita doa, malaikat yang tolong aminkan. Itu yang kita nak. Dan tu sedekah setiap hari. Terutamanya selepas subuh, sebelum kita melaksanakan pelbagai aktiviti hidup kita sampai tidur balik semula. Hari Jumaat lagi tuan-tuan, keutamaan. Tu kalau nak buat kenduri arwah, hari Jumaat lah kalau boleh. Kalau boleh hari Jumaat. Kalau boleh lepas sembahyang Jumaat, mai datang kat rumah kan, contoh kan. Tengok-tengok masa jamu biskut mayat TO. Siap sebulan orang mengumpat dekat kedai kopi. Tak pernah dibuat dia orang kenduri arwah, jamu biskut mayat. Kalau jamu biskut mayat cicah roti ni minum petang kan. Minum petang tu bukan kenduri kan. Kita bila sebut kenduri ni paling tidak ayam lah, kambing ke kan. Kalau kenduri arwah. Kalau kenduri kahwin, lembu kan. Tak boleh kenduri kahwin goreng ikan masin, sayur kangkung. Contohlah kan. Tapi siap tunggu sebulan orang kata. Tak pernah kita hadir wali matuk urus, dia jamu nasi putih, ikan kering, sayur kangkung, air mineral. Tak pernah lah kan. Tapi try lah buat tengok. Tu wallahualam. Jadi sebab tu Allah tak utus Nabi daripada malaikat, sebab malaikat tak kahwin. Kita nak apa? Nak apa lagi? Nak mengikut contoh malaikat dari segi kepimpinan. Tak ada tuan-tuan. Malaikat tidak jadi pemimpin. Malaikat tak jadi pemimpin. Malaikat dalam peristiwa Isra' Mi'raj mengiring Nabi.
kan, escort Nabi sampai ke langit yang ketujuh. Sampai di langit yang ketujuh, Jibril kata, aku setakat ni je, kan. Hakikatnya Nabi SAW, Allah menghendaki Nabi kita tu jumpa dia, tapi malaikat Jibril ni iring, kan, kerana nanti setiap lapisan langit ada penjaga. Setiap penjaga ni bukan dia tak kenal Jibril, ketua malaikat, tapi setiap kali sampai di langit yang pertama, malaikat tanya yang jaga pintu langit ni, siapa kamu ni? Ya. Dia tanya, itu SOP dia nak melepasi. Malaikat ni tak peduli, tuan-tuan. Walaupun ketua Jibril dah kan, ketua malaikat. Jibril ni ketua malaikat. Kita kalau nak masuk mana, sekolah, masuk pagar sekolah, ada security yang kita kenal, dia kenal dah kita, angkat tangan, tak ada nak beri cek dah kan, betul tak? Security tu kenal kita, kita pun kenal dia, angkat tangan je, tak cek, tak payah cek dah, tak payah tanya ni siapa, takkan tak kenal ustaz selalu masuk sini kan, tak tanya dah tuan-tuan, kali pertama je, ada hal apa ni, saya ada kuliah kat dalam ni, ada kenal dah kata ustaz. Lepas tu nanti masuk dia tak tanya dah, tak tanya dah. Tapi malaikat yang jaga langit yang pertama sampai langit yang ketujuh, setiap pintu langit ni Jibril kena tanya, kena mengenalkan diri dia. Aku ni Jibril, tu yang bersama dengan kamu tu siapa? Ini Nabi Muhammad. Oh, Nabi Muhammad. Ucap selamat datang apa semua, okey, baru boleh masuk pintu langit 1, kemudian pintu langit 2, begitu juga lagi macam yang pertama, kena tanya lagi, bukan buka pintu langit yang pertama zuk terus sampai langit yang ke-7, ya. Walaupun yang bawa Nabi tu ketua malaikat, iaitu Jibril alaihi salam, ya. Jadi itulah beberapa contoh tadi tersebut kenapa Allah lantik Nabi dari kalangan manusia, kerana pelbagai contoh daripada Nabi yang berkaitan dengan kita boleh kita contoh. Kalau malaikat tak ada yang kita nak boleh contoh, hanya dari segi ketaatan dia kepada perintah Allah je yang kita boleh nak jadikan contoh. Dari segi yang lain tak ada, tuan-tuan, ya. Baik, sebab itu Nabi Allah menyebutkan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Jika kamu berbalah kerana berlainan pendapat tentang sesuatu perkara, maka kembalilah kepada Allah dan Rasul. Maka kembali kepada Allah dan Rasul. Bukan tengok kepada contoh daripada barat, tengok contoh daripada orang kafir, lebih-lebih lagi, kan. Sebaliknya, kembali kepada Allah. Kalau kita ada selisih apa semua, duduk, buka Quran, siapa yang betul, siapa yang salah, ya. Bukan main bertolak-tolak, engkau yang salah, ya. Dia tu pula kata kita yang salah, ya. Bila nak selesai, kan? Macam satu pergaduhan dia berlaku sesama orang Islam, bang pendek, hak seorang lagi bang panjang, as-salatu khairum minan naum. Hak seorang lagi bang panjang, as-salatu khairum minan naum. Balah, tak boleh bincang sampai bawa kes ke mahkamah. Sampai di mahkamah, hakim orang bukan Islam, senang je dia kata nak selesai. Yang bang pendek tadi tu, as-salatu khairum minan naum, panjangkan sikit. Yang panjang tadi pendekkan sikit, jangan panjang sangat, pendekkan sikit. Malu dekat orang bukan Islam. Orang bukan Islam tolong bagi cadangan pada orang Islam yang bergaduh ni tadi. Patut tak payah sampai ke mahkamah, betul tak?
memalukan imej agama Islam. Sebab bila bergaduh tak nak rujuk kepada Allah, tak nak rujuk kepada Rasul, itu jadi dia. Kan? Tengok-tengok orang bukan Islam yang jadi hakim untuk mendamaikan perbalahan antara dua orang Islam ni. Simple je isu dia, tapi dia jadi gaduh. Wallahu alam. Sekadar itulah tuan-tuan, mudah-mudahan insya-Allah sedikit yang kita kongsikan pada malam ni, iaitu perkara yang berkaitan kenapa Allah melantik Nabi daripada kalangan Rasul, lantik Nabi daripada kalangan manusia. Kenapa Allah tak lantik malaikat jadi Rasul? Itu dua benda yang kita sembang-sembangkan pada malam ni. Mudah-mudahan ada manfaat pada kita semua. Minta maaf kepada tuan-tuan, adanya ada bicara saya yang kasar, tak santun, mohon dimaafkan. Wallahu alam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.